Okey, dia merupakan fenomena charge elektrostatik lah. Jadi charge di bumi semuanya positif. Charge negatif berada di bawah awan, charge positif berada di bahagian atas awan. Jadi charge negatif ini akan tertarik ke bumi dan berlaku pengaliran charge elektrik. Maka terhasillah kilat. Okay, now kita teruskan. Okay, kita teruskan dengan, nampak idea ni? Okay, Raja 7.1.1 menunjukkan sebiji lampu disambungkan kepada sumber bekalan elektrik. Apakah yang menyebabkan filamen lampu itu menyala? Kerana ada pengaliran cas. Maka terhasillah arus. Okey, macam biasalah, ini penjana Van der Graaf. Dah pernah tengok kan dekat lab? Dah. Okey, yang ini dia nak tunjuk pengaliran cas tu. Kalau cikgu present nampak apa? Okey, kita cuba. Okey. Penceritaannya di sini sumber charge. Jadi charge negatif akan tertarik kepada cage yang positif. Maka berlaku pengaliran charge. Jadi cahaya yang kita nampak tu sebenarnya arus lah. Okey. Yang ini adalah penjana Van der Graaf. Okay, boleh tengok juga video ni. Okey, soalan dia, kenapa rambut budak tu kembang? Kenapa? Tak jawab. Kerana cas elektrik mengalir badannya. Okey, tengok betul-betul ni. Ni penjana Van der Graaf Ini penjana, ke tak nampak? Okey, penjana Van der Graaf ni dia ada getah. Getah tu akan berpusing. Berlaku geseran lah kat sini. Geseran roller ni dengan getah. Jadi menghasilkan cas-cas positif terkumpul di kubah. Faham ya? Okay, cas-cas positif berkumpul di kubah. Nampak tak ni? Cas positif ni ke tak nampak? Nampak juga. Ini teori tau, kena hafal Okey. Bila budak tadi tu dekatkan tangan dekat kubah ni kan positively charged, betul? Betul. Cikgu nak lukis, tapi mana nak lukis? Di mana yang cikgu perlu ambil? Insert? Do I need to do insert? No. Kalau dekat slide ni dia boleh conteng. Macam nak conteng? How do I conteng? Mana? Mana? Lupa tengah rakam. Macam mana cikgu nak conteng? Start inking. Okey, ni start inking. Okey, tak ada. Macam nak tukar colour? Okay, pen, color. Okay. Okay, dekat kubah akan bercas positif, betul?
Okey, badan kita ni semua neutral, ada positif, negatif, betul? So all the negatively charged akan attracted to mana? Van de Graaff. Semua akan negatively charged ni akan tertarik dan dineutralizekan. Jadi apa yang tinggal kat sini? Negatif. Positif. Positif. Negatif dah ditarik, tinggal positif lah. Jadi bila positively charged dekat rambut, maka apa jadi dekat rambut tu? Menegak. Positively charged, same charge akan repel. Repel apa repel? Menolak. Sebab tu rambut apa? Lurus. Sebab tu rambut tu kembang balik. Okey. Okey. Nampak tak rambut tu kembang? Nampak. Nampak. Rambut tu kembang sebab dia dekat rambut tu same charge. Jadi same charge repel. Okay, kemudian ni medan elektrik ni. Medan elektrik ni dekat buku teks awak tu ada imbas. Ada imbas kan? Mana imbas? Ni kat sini cikgu bagi medan elektrik ni ada nadia awak tu lah. Jadi bila awak tengok nadia tu, tak payah dengar cikgu cakap pun tak apa. Faham? Okey. Cikgu tak tahulah betul tak dia record yang cikgu present sebab cikgu entire Windows. Okey, apa maksud medan elektrik? Kawasan di mana charge mengalami daya elektrik. Kawasan, kena sebut kawasan sebab medan ni adalah kawasan. Okey, seterusnya. Okey, yang ni kit medan elektrik. Ni kit medan elektrik ni cikgu ada bagi scan juga kan. Okey, boleh tengok juga. So kita tengoklah sekarang. Allah Izul. Tabur apa? Kita taburkan apa? Tak cakap pun. Tabur minyak. Tak, serbuk tu. Letak Sebut minyak. solem apa benda entah. Bukan sebut suji tu. Ni dalam buku sebut suji. Semolina powder. Yes, semolina powder. Tepuk. Okey, dia tinggal. Tak apa kalau tak nampak video cikgu tunjuk ni, ada cikgu scan video tu kan. Tengoklah nanti. Negatif ke terminal mana? Apa cikgu tak nampak cikgu? Ada tukar dah? Okey, sebut solomina ni akan membentuk medan elektrik. Kalau ni positif sentiasa keluar, masuk ke negatif. Terima kasih. Okay, so your job is draw the apa? Draw the medan magnet tu. Lukis garis medan. Okay, macam mana kita nak lukis garis medan? Tak ada pula dia ajar. Okay, positively charged akan sentiasa keluar. Negatively charged akan sentiasa menerima.
Okey, positive charge baik kan? Jadi sentiasa memberi. Bila sentiasa memberi akan apa? Selalu keluar lah, betul? Betul ke tak betul? Betul. Kalau negatif macam selalu menerima lah. Tak memberi. Okey. Tengok buku awak, buka buku awak tak? Buku awak yang hebat tu. Mana buku awak? Where is your book? Okay ni buku awak kan? Dah bagi jawapan. Tak ditunjuk buku ni kan dia bagi jawapan. Okey, isi tempat kosong dulu kat buku awak tu. Okay, point ketiga. Garis-garis medan elektrik tidak akan bersilang dan bermula dengan cas positif dan berakhir dengan cas negatif. Okay, garis-garis medan elektrik ialah kuantiti vektor kerana mempunyai magnitude dan arah. Arah medan elektrik ditentukan berdasarkan arah daya pada cas positif yang diletakkan di dalam medan elektrik. Okey, seterusnya. Draw dulu. Draw dulu. Okey, macam nak draw? Okey, kalau dia positif, sentiasa apa? Keluar. Sentiasa keluar. Kena lukis lah. Macam tu keluar. Okey, lukis keluar. Kena ada anak panah lah. Okey, garis medan tidak boleh bersilang. Jelas? Okey, kalau negatif sentiasa masuk. Okey, masuk. Okey, kalau dia adalah plat positif ni, positif, maka positif akan pergi ke negatif. Negatif. Lukis. Garis tidak boleh bersilang lah. Okey, jika dia berada di hujung, alamak saya ingat pula. Saya nak padam. Okey, jika dia berada di hujung, kena buat curve macam ni. Positif towards negatif. Okay, positif towards negatif lah. Okay, now kita ada plat negatif dan positif. Macam nak draw? How to draw? Macam nak? Dari positif akan masuk ke negatif. Okay. Kalau dia, sebab dia ada dot, dia akan jadi curve lah macam ni Okay, masuk. Okay, 3.1 ni lukis saja. Awak jangan terlajak macam cikgu ni. Lukis lawa-lawa. Okay, now you can draw here lah. Ni macam mana? Lurus. Ni nampak positif. Akan masuk ke negatif tu. Negatif. Tak ada. Cikgu. Yes. Kena pakai pembaris ke? Kalau nak lurus pakai pembaris. Yang garis lurus. Kalau curve ni freehand lah. Tapi freehand yang lawa-lawa lah. Okay. Okay ni cikgu nak tunjuk cas ni. Cas yang positif, negatif ni. Mestilah bermula dari positif, berakhir dekat negatif. Buat garis lurus. Okay, kemudian sebab dia bulat. Okay, kemudian yang positif ni akan masuk ke negatif. Yang positif akan masuk ke negatif. Okay, yang selebihnya kena buat macam ni. Okay. So, positif semua masuk kan? So, negatif semua keluar. Okay, jelas? Jelas ke tak jelas? Salah. Jelas. Bisa saya drawing lah, sabar. Sorry.
dia kena ikut curve ni. Curve ni kena ikut. Mana pemadam? Salah pula confident dik. Okey ni, padam balik. Dia ni kena ikut yang ni. Mana pen cikgu? Macam ni. Sak. Betul. Keluar. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Ni keluar. Yang ni masuk. Yang ini pun salah. Yang ni kan ni. Kena ikut garis yang ni dulu. Yang ni. Nampak tak garis ni? Kita tak nampak pembaris tu ditunjuk. Kena ikut curve ni. Macam tu. Masuk. Yang ni keluar. Hello guys, do you understand me? Ni. Nampak tak ni? Kena ikut garis yang di tengah ni. Hello? Nampak cikgu. Ada juga ada. Kasihan. Siapa nak masuk ni tadi tak dapat masuk. Tak ada bunyi. Okey, seterusnya. Lukis. Yang ni, yang positif ni sama dengan A. Kan? Okey, E macam mana E? E ni sama macam yang ni, merah ni. Merah dengan biru ni. Tapi terbaliklah arah dia. Arah dia dari kanan ke kiri. Sebab positif pergi negatif. What happen if the charge is same? Positif dengan positif, dia akan repel. Jadi ni gambar repel. Ni gambar repel, okey? Mana? Sama tak? Positif-positif. Betul. Tapi ni negatif-negatif. Awak kena lukis macam ni, tapi anak panahnya keluar. Sebab dia positif. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Hello? Yes! Gambar cikgu tadi. Salah. Yang tadi tu. Yang mana? Yang cikgu lukis tadi. Kenapa? Cuba cikgu buka balik. Okey. Yang gambar first tu kan cikgu kan? Yang merah tu positif kan? Memberi. Okey. Positif tu kan dia keluar kan? Betul. So, yang belakang tu keluar sekali. Keluar. Salah. Tahniah. Tadi kan cikgu salah label. Cikgu pandang yang positif je. Okey, seterusnya. Okey, positif sentiasa memberi. Okey, memberi keluarlah. Keluar. Okey, nampak dah tercapai dah satu subtopik. Iaitu melukis garis medan. Kalau dapat detect kesalahan tu bermakna telah menguasai lah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ni kan positive charge ni tak ada gambar. Jadi cikgu rasa macam ni juga. Tapi anak panahnya nampak. Ini positif ni sebab anak panah negatif. Masuk, terima negatif. Cikgu rasa corak dia begini. Tapi anak panahnya keluar. Kalau positif. Okey, nak semak buku awak tak? Awak lukis buku kan? Hello, it's me you looking for. Ya. Awak lukis tak buku awak tu? Memang cikgu pakai bahan lain, tapi itu untuk belajar saja. Apa-apa jawapan awak buatlah kat buku awak yang awak beli yang mahal ni, okey? Okey, kita pakai serbuk semolina pada minyak dan pada permukaan minyak lah. Kenapa guna semolina ni? Sebab semolina ni ringan macam tu lah.
Okay. So this is the answer. Betul tak semua? Salah je. Hello? Betul cikgu, So, betul. Betul. Haris Iskandar ni masuk keluar. Betul. Betul, alhamdulillah. Amrul, lukis ke tak lukis? lukis ke? Mana nak tengok buku? Tak sempat siap. Dah tak sempat siap pula. Kan? Nampak tak? Okey, nampaklah awak ada buku tu. Okey, seterusnya. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Baru sikit tu. Banyak lagi ni. Tak boleh. Okey, seterusnya. Okey, check your answer. Okay. Check your answer 5 minit. Kalau ada kesalahan boleh bagi tahu. Okey. Okey, dah siap? Okay, kita tengok kepada ini rumus yang baru dimasukkan. Okey, jika dilihat pada buku teks awak, tengok buku teks awak muka surat ke tak bawa balik buku teks? Bawa balik. Bawa. Okey, nampak ke tak buku teks yang cikgu tunjuk tadi? Mana dah buku teks tadi? Okey, ni kan. Semuanya ada dalam ni. Ada dalam buku teks anda. Okey, nampak ni kekuatan medan elektrik. Kalau cikgu tunjuk ni nampak ke tak nampak? Nampak pensel cikgu ke tak nampak? Nampak. Nampak cikgu. Nampak kan dia hitam Okey. Kekuatan medan elektrik. Buku awak semua tak ada. Sekejap Google Meet anak cikgu. Tapi mana? Buku awak memang banyak hilang. Pulang tak ada. Tanya cikgu kalau buku tak ada, ayah. Cikgu Wang. Awak hilang awak ni. Bagaimana? Dan jangan lagi dia buat. Jangan kat sini ke kat sini. Mana kat sini ke kat sini.
Itu orang kata dia tak ada buku. Bukan dekat sekolah, cikgu ambil. Okey. Dengar. Awak dengar cakap ada cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung balik. Daya elektrik. Daya elektrik yang bertindak ke atas satu unit charge yang terletak pada titik itu. Okey. Nampak tak ni daya elektrik? Hello guys? Hello? Nampak tak ni daya elektrik? Nampak Nampak cikgu. cikgu, nampak. Kalau kita letak satu charge ni dalam medan, inilah medan positif charge ni, maka positif charge yang kecil ni akan merasa daya tolakan lah, betul? Jadi kalau kita nak kira daya tolakan ni, kita pakai rumus yang ni lah. E sama dengan F/Q. Jelas? Tapi bentuk soalannya tak tahu lagi. Sebab ini baru diperkenalkan dalam silibus. So this is our first equation lah. E is equal to F/Q. Ada di dalam buku awak di sini lah. Sama ke tak? E sama dengan Q. Sama. Terusnya persamaan yang kedua, jika dia beri rajah macam ni, masukkan je lah daya beza keupayaan elektrik untuk kira medan lah, untuk kira kekuatan medan. Jadi kita masukkan nilai D ni. Cuma jarak tu, jarak mesti dalam meter lah. Sebab unit SI bagi E ialah volt per meter. Maksudnya kalau D diberi dalam sentimeter, kena tukar dulu kepada meter. Okey, seterusnya. Okey, yang ni kalau awak tengok dalam video Nadia tu, dia dah jelaskan juga. Awak nak cikgu terang ke awak nak tengok video Nadia? Cikgu terang. Cikgu terang. Okey. Dua-dua. Okey, nampak ni. Can you see the ball? The ball is neutral. Okay, when the ball is neutral, maksudnya charge dia apa? Kosong. Neutral, charge dia seimbang. Okay, nampak charge-nya seimbang. Bila charge dia seimbang, kita tarik bola tu merapati apa? Pelat negatif, nampak pelat negatif. Okay, bila kita rapatkan bola ke pelat negatif, what happen? What happen to the ball? Okay, bola polistrina disesarkan sehingga menyentuh pelat logam bercas negatif. So, cas positif pada bola akan dinyah cas. Betul? Okay, tadi kan ada positif kan? Okay. Negatively charge ni akan di-attract, nampak attract, dan menyebabkan apa? Dia menyebabkan cas positif tersebut apa? Menjadi? Dinyah cas. Bila dinyah cas, maka tinggal cas apa? Negatif. Maka tinggal cas negatif sahaja. Okay, bila tinggal cas negatif sahaja, maka negatif akan apa? Menolak. Jadi kat sinilah perkataan dia ni. Pelat logam menghasilkan daya tolakan yang menolak bola tersebut. Sebab apa? Sebab kesamaan cas. Cas yang sama akan menolak.
bola polistrina yang bercas negatif ini akan ditarik ke arah plat positif. Okey, apa jadi bila bola dah pergi dekat plat positif? Satu, dia dah jadi neutralize, betul? Plat logam positif elektron pada bola polistrina akan dipindahkan. Okey, nampak ni? Elektron akan dipindahkan, nampak tak? Okey, jadi apa yang tinggal? Hanya charge positif yang tinggal pada bola. Betul? Betul. Okay, lepas tu what happen? And then what happen? Maka tinggallah charge positif sahaja. Betul? Betul. Okay, Betul. positive ball and positive plate, same charge will repel. And then this process is repeated macam gitu. Okay, seterusnya kenapa nyalaan lilin ni terbelah dua? Sebab lilin bila dia terbakar dia terion, betul? Haba daripada lilin menyebabkan udara mengion menjadi ion positif dan ion negatif. Ion negatif akan tertarik ke mana? Ni ion negatif ni. Ion Plat negatif akan tertarik ke plat positif, manakala ion positif akan tertarik ke plat negatif. Soalannya, kenapa ion positif is bigger? Kerana ion positif gemuk, mempunyai jisim dan saiz yang lebih besar. Jisim besar, maka saiz pun besar lah. Jelas? Jelas cikgu. Betul. Jadi bila contohlah tak ada tulis plat ni kan, jadi awak kena tahulah shape yang besar ni positif, jadi plat yang near the positive is negative. Okay, arus elektrik. So kita masuk kepada arus elektrik lah. Okay, arus elektrik mesti ada perkataan kadar. Kadar maksudnya bahagi dengan masa lah. Kadar pengaliran cas. Mesti cas tu bergerak. Bila cas bergerak baru arus terhasil. Kalau cas tu duduk diam-diam, dia takkan terjadi arus lah. Okey, contohlah contoh. Nak bagi contoh ke tak payah? Okey, contohlah ni konduktor awak ni konduktor awak ada cas, betul? Awak ada cas. Bila awak sambung dekat bateri positif negatif ni, nampak? Bateri ni akan memberi beza keupayaan. Beza keupayaan lah. Tak ingat dah cikgu tenaga tinggi rendah yang mana, kat positif ke, kat negatif ke. Jadi disebabkan itu maksud beza keupayaan tau. Tak silap cikgu. Plat negatif ada keupayaan tinggi biasanya. Jadi dia akan mengalir lah dari tinggi ke rendah. Barulah cas ni boleh bergerak. Kalau awak tak sambung dengan bekalan kuasa, cas tu statik. Bila cas tu statik, tiada arus. Jelas? Jadi maksud arus ialah kadar pengaliran cas. Q adalah charge lah, Q. Okey, unit untuk Q apa? C. C adalah coulomb. Tak ada je kat sini pun. Kita dah belajar dulu. Kalau charge, unit dia 1 coulomb macam ni. Q ni charge, T ni masa. Masa mesti dalam saat. Arus ampere. Charge mesti dalam coulomb. Okey. Kalau nak charge sahaja, charge alihlah T naik ke atas. Q is equal to IT. Jelas? Okey. Seterusnya, Seterusnya, beza keupayaan di antara dua titik dalam satu medan ialah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan 1 coulomb charge. Ni V ni kan beza keupayaan.
Beza keupayaan ni sama dengan voltan. Tapi kita panggil dia beza keupayaan. Macam tu. Kerja dah belajar dah. Kerja, work. Dah belajar work kan? Kerja untuk, ada tak gambar 2 titik? Tak ada. Maksudnya contohlah, jika awak ada titik A dan titik B, awak nak bawa 1 coulomb charge ni, awak akan melakukan kerja. Jadi kerja tu bahagilah dengan 1 coulomb charge lah. Tapi ini kalau takrifan bagi 1 voltan, nampak? 1 voltan bermaksud 1 joule kerja yang dilakukan untuk menggerakkan 1 coulomb charge. Tapi nanti dia bagilah berapa banyak coulomb charge, berapa kerja, kiralah. Okey, sebelum ni kita dah belajar juga kerja sama dengan tenaga. Maka akan adalah 2 persamaan. E sama dengan W over Q ataupun V is equal to E over Q. Okey. Berapakah nilai 1 elektron ni? E. Boleh check dekat kalkulator awak. Berapa? Constant berapa? Amrum dekat kalkulator. Jumpa tak constant berapa? Hello? Tak jumpa ke? Constant E tak ada? Triple E tak jumpa? Mesti jumpa. Siapa ada kalkulator? Constant 23 ke cikgu? Cuba tekan. Betul lah tu constant 23. Kalau constant 23 dapat 1.6 kali 10 kuasa negatif 19, betul lah tu? Betul. Okey. Betul. Jadi, ini cerita bola pimpong tadilah. Okey, ni cerita lilin yang diletakkan di tengah plat. Video ni awak boleh scan ni, video ni. Okey, latihan. Jawab dulu. Berdasarkan rajah di atas, mengapakah minyak zaitun digunakan? Menangis, tak boleh jawab. Nampak tak? Am I still presenting? Yes, I'm still presenting. Okay guys, what the answer? Bagi memudahkan sebut semolina untuk bergerak. Salah. Kerana minyak zaitun merupakan bahan penebat yang baik. Okay, dah salin lah. Because olive oil is a good insulator. Okay, seterusnya. Apa yang berlaku pada sebut semolina apabila bekalan kuasa tinggi dihidupkan? Dia membentuk corak medan kan? Tu jawapan dia. Membentuk garisan. Tak masuk semua pula. Membentuk garisan corak medan. Kantoi pula nampak jawapan. Okey, nyatakan perubahan pada kekuatan medan elektrik apabila beza keupayaan bagi bekalan kuasa ditingkatkan. What happen? Bila awak tingkatkan nilai bekalan kuasa high voltage tu, maka kekuatan medan juga bertambah lah.
Okay, seterusnya. Habis ke? Okay, ni formula tadi kan? Kalau dia nak kira berapa bilangan elektron, Q sama dengan NE lah. Contohlah dia bagi nilai charge kan, dia nak tahu berapa bilangan elektron kan, awak kena bahagilah dengan elektron baru dapat bilangan dia. Okey, ini adalah maksud arus. Jadi kalau kita nak charge sahaja, kalilah arus dengan masa. Masa mesti dalam saat, nampak ni? 1 saat. Okey, beza keupayaan ni dah cerita tadi kan. V sama dengan W over Q. Unit dia adalah volt, unit SI adalah. Tapi kalau awak masukkan salah satu, joule per coulomb. Ni cerita dia. Okey, apa maksud kerja yang dilakukan tu? Ni, untuk menggerakkan 1 coulomb charge. Okey, keupayaan tinggi pada positif bateri, keupayaan rendah pada negatif terminal. Tadi salah cikgu bagi tahu tu. Okey, apabila switch dihidupkan, ada beza keupayaan, jadi menyebabkan cas mengalir lah. Cas mengalir merentasi mentol dan menyalakan mentol. Jadi apabila kerja dilakukan, apabila tenaga elektrik dibawa oleh cas ditukarkan kepada tenaga haba dan tenaga cahaya selepas merentasi mentol. Exercise. Okay. Your job is do the exercise and then boleh PM dekat tele jawapan dia. Maka tamatlah topik kita pada hari ini. 3.1. Tepuk. Okey, ada apa-apa? Okey, cikgu akan snap gambar. Mana? Okay, change layout. I will do the tiles layout. Okay, so many tiles. Nak buka kamera ke tak nak? Oi, kipas Zamir berpusing-pusing. Okay, nak ambil gambar ni. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Cepatlah buka. Okay, buka dulu. Support guys. Oh my god guys, support. 1, 2, 3. Semua tak mandi ni. Okay, bye. Apa-apa tanya dekat Telegram Kelas tak habis lagi. Okay, bye. Boleh left.